أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وأملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنقذ مستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmatnya dan rahmatnya daripada Allah, terutama nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesihatan yang mana kita sangat-sangat perlu dan berhajat kepadanya untuk menjadi bekal hidup kita di atas dunia ini dan mencari balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala pada akhirat nanti, insya-Allah. Kita masih berada dalam keadaan suasana perkembangan jangkitan virus COVID-19. Walaupun di negeri kita sudah banyak sudah tidak ada banyak orang yang ditimpa penyakit virus. Tetapi kalau kita tengok di luar negeri ni masih lagi sedang merebak sangat besar, terutama di Eropah, di Amerika, di Perancis, di Spain, di India juga banyak sedang akar dia sedang tinggi banyak. Dengan itu kita tidak boleh wasa kata sudah habis di negeri kita, sudah puas hati. Maka kita kena berada dalam keadaan jaga-jaga supaya penyakit ini tidak ditimpa kepada kita, terutama kaum muslimin, insya-Allah taala. Maka munasabah hari ini kita bersama dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah kita nak baca beberapa ayat sakut paut dengan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terutama kepada nabi para anbiya. Kerana para anbiya ni orang yang paling teruk sekali Tuhan uji mereka itu, sebagaimana terdapat daripada hadis yang diriwayat oleh Tirmizi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an ya Rasulullah, siapakah di kalangan manusia yang sangat teruk ujian kamu ya ujian Allah Subhanahu wa taala?
Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, iaitu para nabi. Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sanggup tahan daripada ujian dan bala-bala yang ditimpa kepada mereka itu. Maka tidak syak lagi mereka adalah mempunyai iman yang teguh, agama yang begitu kuat, maka mereka dapat menerima ujian Allah dengan penuh redha, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan belajar dan mengaji ikuti satu kisah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang hamba dia yang menjadi nabi, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dalam surah Sad, surah Sad ayat 41, ayat 41 sampai ayat 44 insya-Allah taala. Buka Quran tengok ayat 41 sampai 44 insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyuba iznada rabbahu anni massaniya ash-shaytanu binusbin wa 'azab. Urqud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Wa khuz biyadika dhi'khtan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Alhamdulillah, kita dapat membaca dan mendengar serta tadabbur 4 ayat daripada surah Sad, iaitu ayat 41, 42, 43 dan 44. Yang tujuannya kita nak belajar isinya dan nak ambil pengajarannya untuk jadi tadabbur dan untuk kita amal insya-Allah taala, dan kita juga boleh meniru akan sifat-sifat ajaran Allah dan juga apa saja yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran, iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Mari kita kenal dulu Nabi Ayub. Siapa dia Nabi Ayub alaihissalam? Dalam sejarah dia sebut Nabi Ayub ni, keturunan dianya iaitu dia seorang daripada Rum, bangsa Rum. Seorang lelaki Nabi, tak syak lagi lah dipilih daripada orang lelaki. Tak ada Nabi yang jadi orang perempuan, tak ada. Dia daripada anak Is, iaitu nama dianya Ayub bin Mus bin Razikh bin Is bin Ishaq, daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicit bagi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ini yang paling sahih menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah salah seorang ulama Imam Syafi'i, dia juga ahli sejarah, seorang sejarawan lah.
yang tulis kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, ada 30 jilid. Royak pada tahun tu berlakunya begitu, tahun tu berlakunya begitu, matinya orang tu, ulama tu, matinya raja tu dan orang pembesar-pembesar tu, berlakunya berbagai-bagai kejadian. Masya Allah, Ibnu Katsir rahimahullah, selain daripada dia ahli tafsir yang masyhur, yang mana tafsir Al-Quranil Azim atau terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, banyak orang pakar seluruh dunia umat Islam pakar, kerana tafsir dia adalah boleh diterima oleh umat Islam. Sebut hadis, sebut bahasa, sebut sejarah. Nah, dan dia daripada mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka dia kata yang sahihnya bahawa Nabi Ayub alaihissalam itu daripada keturunan Al-As bin Ishaq. Keturunan itu. Kemudian kita mari pula tengok apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Siapa dia isteri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kata Ibnu Katsir, menurut setengah-setengah ahli sejarah, bahawa isteri Nabi Ayub alaihissalam, kita kena kecek isteri dia, sebab peranan besar isteri Nabi Ayub ni dalam nak menolong, membantu, khidmat kepada suami dia di tengah-tengah ujian yang sangat teruk dan besar. Di tengah-tengah semua orang lari belakang, waris-waris, warah, kaum kerabat lari, tak seduk dekat dengan Nabi Ayub AS. Tapi isteri dia ni sanggup khidmat, tolong, bantu akan suami dia. Sebab tu kita kena kenal sikit isteri dia, iaitu nama dianya Layya nama dia, binti Yaqub bin Ishaq. Anak perempuan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lah yang mengkahwin akan anak dia tu kepada Nabi Ayub. Pak dia sendiri tu kahwin. Pelaga tengoklah, jodoh tengok. Tapi ada juga ahli sejarah dia katanya, setengah-setengah katanya, nama Rahmah. Jadi pak kita panggil Rahmah dah. Tapi buat akhir-akhir dekat Moh, dekat seka tu Moh. Nah, Fatimah pun Moh, Rahmah pun Moh. Nama dia Rahmat bin Apraim. Itu setengah katanya. Tapi lebih masyhur kata Ibnu Katsir, iaitu nama Layya itulah. Jadi itulah nama isterinya. Walau bagaimanapun dia disebut oleh Al-Quran sebagai ahli. Wa wahabna lahu ahli dia. Boleh dia isteri ni panggil ahli lah. Ahli ni masuk isteri dan masuk anak. Anak masuk juga. Makna bahasa kita keluarga. Keluarga dia. Macam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim tu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, peliharalah akan diri kamu dan juga keluarga kamu. Keluarga kamu. Maknanya kena jaga, pelihara akan isteri dan juga anak-anak. Daripada api neraka. Itu mana ahli. Masuk isteri. Tapi kita tidak penting nama apa pun, sama ada nama Layya, nama Rahmat ke, atau nama Aisyah ke, atau nama Khadijah ke, atau nama apa saja, tidak penting bagi kita. Pentingnya kita tengok akhlak dia, fanga dia,
perbuatan dia, amalan dia tu. Hak tu penting kita nak ambil pengajaran dan nak ambil contoh tauladan untuk kita tiru. Kalau contoh hak molek, hak comel, hak tak comel tu ada juga. Macam isteri Nabi Nuh, Nabi Lut. Khianat suami. Khianat khidai suami. Tu. Dua ayat kau orang huduh-huduh hak suami. Macam-macam duk bohong kepada suami. Maka dia tu bersama dengan finnar dan neraka bersama ad-dakhilin, orang-orang masuk neraka. Waktu jangan ambil sama sekali orang perempuan. Contoh-contoh walaupun dia isteri kepada Nabi sekalipun, maka kalau dia jahat, buruk perangai dia, perbuatan dia, jangan kita tiru sama sekali. Kita ambil hak molek-molek macam isteri Ayub, Nabi Ayub alaihissalam, insya-Allah taala. Jadi ibu pula dah mak Nabi Ayub ni. Tu. Mak dia ni hampir-hampir ahli sejarah. Dia kata mak Nabi Ayub ni salah seorang daripada anak Nabi Lut alaihissalam. Tapi tak tentulah pio nama gapo. Cuma dia katanya ialah salah seorang anak Nabi Lut alaihissalam jadi mak kepada Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub jadi cucu jugalah kepada Nabi Lut tu. Kalau kita mengisi lek mak tu. 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 Lek poknya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikut tu. Tu. Itu secara lebih kurang keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Nama dia Ayub dan isteri dia mengikut Ibn Katsirnya iaitu Layya. Dan ibu dianya salah seorang anak perempuan kepada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ayub ni jadi rasul kedak, kayak di nabi saja. Tu kita kena tahu juga sebab dia ada dua jenis golongan atau orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak pimpin umat manusia. Ada satunya nabi, tak ada siapa peringkat rasul. Banyak sekali. Banyak sekali bilangnya dia. Yang keduanya peringkat dia iaitu rasul. Tiap-tiap rasul tu jadi nabi. Tu. Jadi tiap-tiap tak nabi bukan tak meneh. Dan tiap-tiap tak meneh tu biasanya dia mari jadi tak nabi dulu, baru jadi tak meneh. Tak gitu. Lebih kurang tu kalau kita banding nabi dan rasul, tak nabi dan tak meneh. Jadi dalam Al-Quranul Karim disebut Nabi Ayub alaihissalam ni bersama rasul-rasul yang lain yang diwahyukan kepada mereka akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah An-Nisa ayat 193 disebut katanya oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Dalam surah An-Nisa ayat 193 banyak sebut nama-nama nabi dan rasul. Pertama Nuh, Allah cerita kata kami beri wahyu kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya diberi wahyu kepada Nuh, sebut Nuh dulu kerana Nuh ni panggil rasul pertama mula-mula sekali. Lepas tu wan nabiyyin,
diwahyu kepada Nabi. Jadi Nabi ni biasanya dia tidak terima wahyu, dia mari menetapkan ajaran Nabi dulu-dulu, Rasul dulu-dulu. Nah, ambil ajaran dulu, mari pakai, mari sebar kepada kaum dia atau umat dia. Adapun Rasul ni dia bagi wahyu baru, risalah baru bagi. Tak serupa antara satu Rasul dengan satu Rasul. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak serupa dengan Rasul Musa, Isa, Ibrahim, tak serupa. Tapi di segi akidah sama-sama membawa, mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Tuhan satu, tidak semua yang lain. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sebenarnya kami telah bangkit bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul. Mereka mengajak dakwah, berkata kepada kaumnya, an i'budullah, naklah kamu sekalian hai manusia, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Patu wajtanibut taghut, dan jauh daripada taghut. Gapo dia taghut? Kullu ma yu'bad min dunillah. Setiap perkara yang disembah selain pada Allah, itu mana taghut. Tak kira syaitan, ada setengah ulama kata mana taghut, mana syaitan. Taghut di mana pohon kayu, taghut di mana matahari, orang sembah. Matahari asalnya makhluk Allah, tapi bila disembah jadi ma'bud, dia panggil taghut juga. Kerana orang sembah tu melampaui batas. Taghut ni asalnya makna tajawuz al-had, melampaui batas, lajak, tak ada di atas siratal mustaqim dah. Tauhid ni ialah siratal mustaqim dah. Orang sembah lain pada Allah, yang disembah itu dia panggil taghut. Tak kira sama ada orang Fir'aun taghut, syaitan taghut, iblis taghut, pusu-pusu orang disembah taghut, kubur-kubur orang dipuja taghut. Taghut belaka tu kerana dia lajak dak. Tu gi kelain, tak ada gi pada jalan yang benar dak. Tu. Lepas tu sebut Ibrahim, Ismail, Isa, Yaqub, anak cucu dia Isa, Ayub, sebut Ayub. Lepas tu Yunus, Harun, Sulaiman, Daud. Ini dalam surah tu An-Nisa ayat 63. Jadi kesimpulannya, Ayub adalah salah seorang rasul yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi tak sebut cerita kaum dia lagu mana. Tak seperti disebut Nabi Ibrahim pak dia lagi, kaum dia lagi, Namrud lagi, raja lagi. Nabi Musa gitu juga sebut Fir'aun, sebut Bani Israel, kaum dia lagi. Isa pun seperti itu juga. Tapi Nabi Ayub ni tak ada sebut kaum dia lagu mana, pasal mana. Tak ada jadi masalah. Tak sebut tak ada jadi masalah. Tapi kita dapat tahu, dapat ambil pengajaran daripada cerita dia, kisah dia. Dengan itu kita kena faham kata Quran tak sebut. Quran duk dia tak ada sebut kaum Ayub ni dah sebab-sebab yang Tuhan bangkit kepada dia tu. Pada mereka itu, maka tidak menunjuk kata tak ada kaum dia tu. Dia rasul kena ada. Tapi dengan nama kaum, tak nama umat ada. Boleh ada sikit, tak ramai. Kaum dia, puak dia. Tu. Kerana Tuhan nak ambil dia Ayub ni, nak wayak bucuran. Nak tayar cerita dia pengajaran hak lain, bukan pengajaran dia berdepan dengan kaum supaya Nabi Musa dengan Fir'aun tu dak. Dengan Qarun, dengan Haman tu dak. Tu. Jadi tidak ada masalah. Kita
Quran sebut kisah dia tu pun kita boleh ambil pengajaran banyak dah. Nah, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran katanya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, dalam surah Yusuf. Ya, sesungguhnya adalah pada kisah-kisah cerita-cerita mereka itu para anbiya nabi itu ibrah, ada pengajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal yang waras. Orang ada fikiran ni yang ambil pengajaran, fikir tengok nah untuk dia tu jadi pedoman dalam hidup dia. Agama dia sepatu juga tak sebut. Tapi sudah tentu kata agama setiap orang nabi itu iaitu agama tauhid. Agama membawa tauhid, maka ialah agama Islam lah. Kerana tauhid ni mana serah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan berpegang dengan Tuhan satu. Tak ada syirik, tak ada berbilai-bilai Tuhan. Semua para nabi sepatu belaka. Sepuasa ni lah. Ani abudullah. Mana ani abudullah ni mentauhidkan Allah. Beribadat kepada Allah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'bud. Engkau sahaja kami menyembah. Mana engkau saja Tuhan tauhid saja yang kita sembahnya, kita beribadat kepadanya. Maka tidak syak lagi agama bagi setiap nabi dan rasul itu adalah agama tauhid dan agama nak islah manusia, nak baiki manusia. Kerana setiap generasi manusia ni dia timbulnya fasad, timbul kerusakan, rusak segi akidah, syiriknya. Macam Nabi kita mari lahir dibangkit mula-mula di Mekah, tengok berhala penuh di keliling rumah Allah Baitullah tu sampai 360 ekor, bukan sikit, ratus-ratus ni, bukan haluh-haluh. Ada hafsah, ada haluh, macam-macam. Tu zaman akhir dah, zaman Nabi berlalu banyak rum dah Nabi dia bagi dakwah. Tak ada lagi syirik. Daripada Nabi Nuh AS 3-4 orang, 4 ekor ya. Apa ni berhala. Tapi kau kembali. Siapa zaman Nabi Muhammad pun masih banyak. Siapa nak zaman kita pun lana. Banyak tawarid, tauruk tu banyak. Dia semua hak plesu-plesu, hak buat sendiri. Dia agung, dia besar, dia mulia. Dia percaya. Macam-macam lah. Maka sebab itulah setiap orang rasul ni mari bawa agama tauhid, patut islah, baiki. Tauhid ni yang boleh baiki manusia. Sebab bila ajak manusia kembali kepada Allah, dia ubah hak lain. Ubah segi agama, ubah dari segi khurafat, ubah segi kebudayaan, ubah dari segi cara hidup, segi pergaulan, akhlak, amalan, ubah habis. Kita kena faham lagu tu insya-Allah taala. Keadaan Nabi Ayub sebelum Tuhan uji dia lagu mana dia? Nabi Ayub. Tu. Sebab tiap-tiap orang Nabi diuji macam-macam, tak serupa. Kalau Nabi Yusuf ni kena jual. Adik-adik dia pergi jual. Nabi Rasul kena jual. Ada cerita. Banyak nabi-nabi dibunuh. Wa fariqan taqtulun, dan satu puak nabi-nabi itu, puak kamu hei Yahudi, kamu bunuh dengan cara kejam. Tak percaya sedah dibunuh pula. Banyak nabi-nabi rahmah sampai puluh-puluh ribu, setengah riwayat katanya. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji dengan COVID-19 ya. Tak sampai 100 tak itu. COVID-19. Tu. Kita rasa pun besar dah. Asyad bersangat dah. Haluh kalau banding dengan nabi-nabi kan, haluh. Sebab asyadul nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal wal-amsal. Orang yang paling teruk diuji ialah nabi-nabi, kemudian orang perumpamaan dia tu.
Orang supaya dia teguh di segi iman, kuat dari segi kesabaran dia. Kita ni uji sikit dah manjok. Nah, tiok, gelepat. Wa iza massahu syarru jazua. Geluh gesah. Tak boleh duk. Tak boleh duk. Punuh jiwa, punuh tu. Punuh fikiran, punuh muamalah, gerak geri kita pun. Sebab kita tak faham buku ujian ni, kena faham. Dia faham dia sebab kata kecil aja, kecil tak apa, insya-Allah. Tapi nak boleh buat tu pun susah. Hati kita tu susah. Jadi hati hak besarnya. Insya-Allah kita mai belah hati dengan didik ke sabar, ambil contoh-contoh daripada para anbiya, baru kita wasa tu. Oh, demo dulu dah kita lebih teruk lagi. Kita kata demo tak apalah, demo Nabi. Kita ni orang tamadan, supaya bila kita teguh agama, Tuhan uji kita lebih kuat. Pohon kayu kau tinggi, kau kuat. Nabi duduk tinggi, kau kuat. Kita ni upuk, kena piah-piah gitu ya. Upuk pun uji juga, diuji juga. Marahnya, kering kotanya, jinjak makan di itu, makan di ni, sepatu jugalah. Sebab apa? Manusia makhluk ujian. Makhluk ujian. Kita duduk dengan semua. Malam Jumaat, kalau tu email tu ingat malam suratul insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Nabtali, kami akan ujinya. Jelas malah. Kami jadikan manusia daripada air mani yang bercampur, lelaki dan perempuan. Lepas ada tu bila jadi manusia, nabtali, kami akan ujinya. Banyak ayat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wat thamarat. Wa basyiris sabirin wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah kita dengar pada tabarakah itu suratul mulk. Jadi kita kembali kepada Nabi Ayub, keadaan dia sebelum daripada dia tu diuji dengan bala. Dia seorang banyak harta, kaya dia, kasirul mal, kaya dia. Kaya harta banyak jenis. Bukan duit saja dalam kocek, bukan kebun saja. Sebab kita ada juga kaya kebun tah, banyak ratus-ratus rai. Kebunnya lagi, kebun dia lah ni dia, dia macam-macam lah ni. Anwar, banyak jenis hak sebiji, sejuta ada juga sejuta. Ada orang beli. Tu. Ratus kilo. Kena sepahung itu banyak mana dah. Hak biasalah ni kalau serai tu boleh harga 400,000. Setahun kalau jadi molek lah. Nak jadi molek ya kena bela, tak syak lagi. Itu. Nabi Ayub lebih dari tu lagi. Ada an'am, nata ternak. Nata ternak lagi banyak. Unta lah, kambing, lembu. Itu macam pak kita ni kurban. Tu. Masuk an'am. Hamba banyak. Orang zaman dulu ada hamba. Hamba ni boleh jual beli juga. Seorang apa? Tak tahu. Kalau 1,000 orang boleh pilih lah. Ada nak dia lah. Hari senang nak jual hamba. Pergi pakat cari, pergi pilih. Hak ni ada kuat ni. Hak ni muda. Hak ni gagah. Hak ni tinggi. Hak ni khakor, hebat, besar. Pilih. Mahal sikit. Lepas tu pula ada menata-menata hak lain lagi. Mawashi. Lepas tu ada bumi pula dah. Tanah-tanah ada banyak. Kaya Nabi Ayub, masya-Allah.
Ini disebut oleh Ibn Katsir lah. Kita ada rujuk ke Ibn Katsir. Lepas tu At-Tabari, salah seorang ahli sejarah pula, dia kata bagi Nabi Ayub ni, Allah, Masya Allah, kawasan luar Syam, negeri Syam semua tu daripada timur kepada barat hak dia berlaku. Tanah dia Syam ni luar. Ke Syam ni Suria, Lebanon, Palestin, masuk Syam belaka tu. Tu Urdun, masuk Syam. Syam luah negeri yang luah dulu, kawasan luah. Sebab itu banyak sahabat di situ, banyak musuh duk nak pada Syam ni. Dia ada siapa ribu-ribu ekor kambing bersama dengan orang Pero. Ada hamba perempuan, ada hamba ada anak, ada hamba yang ada harta pula. Hamba pun ada harta juga, dia upah. Itu lebih kurang panggil keadaan Nabi Ayub sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kaya dia buat aku mana. Jadi hak Islam naknya dia panggil ghaniyun syakirun faqirun sabirun. Kaya yang bersyukur, miskin dia sabar. Tu keadaan kita. Kalau kita kaya, kita syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Nabi Ayub dia buat aku mana? Tidak dia tahu kata ada orang lapang mana. Siapa lapang mana, dia kena sapalah harta dia. Tolong bantuan dia kena sapalah. Dan tidak ada orang telanjang. Mana orang tak ada pakaian lah, orang miskin tak ada pakaian. Maksud tak ada pakaian ni, panggil ada selah ke, secuk ke, dia pun siapa pakaian dia kepada orang itu. Itu panggil ghaniyun syakirun, orang kaya yang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita pun tiru dah, alhamdulillah. Lah ni banyak orang dia perlu berhajat. Duk tubik face, tubik line macam-macam lah. Ada kena ribut umur hancur. Demo tu banci bank gitu-gitu kita hantar lagi melalui bank atau hantar lagi melalui pihak. Dengan kata sekolah tu nak buat bantuan, nak buat gapo bilik tu, nak buat tahfiz Quran, pusat tahfiz Quran kita sapa. Dengan mana orang di Suria, di susah, pak muhajirin, di oleh khemah, hujan panas, air obat tak ada, kita hantar lagi. Itu panggil ghaniyun syakir. Tak mesti ghaniyun pertengahan tak apa dah, tapi syakirun, syakir. Syakir ni masya-Allah. Tuhan tak azab dia. Lepas tu pendek kata langit boleh jadi saksi. Langit dia tengok, sungguh kedak. Kena langit nampak belakang orang bawah ni. Habis tu orang nak hantar apa-apa, lepas tu shotnen dia panggil, duk tengok mana peta, tengok peta mana, dia naik langit. Naik bola, buat apa, roket macam-macam lah. Kerana tinggi nampak belakang. Itu hak ada Nabi Ayub, dia tu bantu, tolong kepada orang-orang yang susah. Kita mari pada ujian dia. Ujian dia ni sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran tentang ujian dia, yang mana Nabi Ayub sendiri pun dia royak hak ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak sandar kepada Allah. Dia jauh, dia tak sandar kepada Allah. Ujian ni tidak ada orang tidak diingini oleh diri manusia. Tak ada piano uji sakit, tak ada sesak, tak ada tapi dia Allah Subhanahu Wa Taala uji, kita kena terima dengan penuh redha. Penuh redha, tidak mengepek, tidak su'azon, suka jahat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu
kita ada email, ruku email al-imanu biqadarihi syarrihi khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan qada Allah Subhanahu qadar dia yang baiknya, yang jahat. Baik qada juga. Tuhan qada juga dia. Nah, tu. Orang mati syahid misalnya, masya-Allah Tuhan qada dia mati syahid. Betul lah dia nak Tuhan wi. Ada orang nak tapi Tuhan tak wi. Khalid bin Walid dia nak mati syahid. Paruk-paruk penuh di tubuh dia, tapi dia mati atas haparan biasa je. Tak ada mati di medan perang. Itu juga panggil qada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tu. Saya faham itu insya-Allah. Nabi Ayub dia disebut sebagai catatan abadi oleh Al-Quran. Boleh dengar semua dah hadian, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83 84. Wa ayyuba isnada rabbah anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Maksud dianya, dan Ayub, mana suruh ingatlah, wazkur Ayub, ingatlah kamu Ayub. Apa kita nak ingat kan? Kalau tak ngaji, kalau tak baca, tak tahu cerita dia, tak ingat siapa dia Ayub. Ingat bila tu? Ingat ketika dia tu nada rabbahu, duk seru Tuhannya, doa kepada Tuhannya, ngadu kepada Tuhannya, royak kepada Tuhannya. Anni massani ad-dur, sesungguhnya saya ni ditimpa, dikena akan daku ni oleh dur, kemudaratan. Sakit ni panggil dur juga, kerana wing torak kepada tubuh badan. Tu. Wi tak senil tubuh badan, wi tak sihat tubuh badan. Dur. Perkara yang dur ni yang menjejaskan, merosakkan satu-satu keadaan, satu-satu perkara. Kalau harta kurang ke, dicuri oleh orang, disamu oleh orang, terbakar ke. Dur. Hak ni iaitu massani, disentuh, dikena akan diri aku, royak dia ya, ad-dur. Tapi dia beriman dengan Allah, beriman dengan sifat Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah yang paling rahmat daripada kalangan orang yang bersifat rahmat. Jadi ada di kalangan orang bersifat rahmat, ada hamba-hamba Tuhan bersifat rahmat, ada hamba yang sia kepada orang. Tapi Tuhan lebih arham, Tuhan lebih rahmat lagi, lebih banyak, lebih luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih sungguh rahmat dia. Bukan rahmat lolak-lolak dak, bukan rahmat pelan-pelan dak, bukan rahmat di mulut dak, tapi rahmat Allah adalah rahmat yang sebenar, yang sungguh. Tu sebuah Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Quran itu sentiasa menunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ada tak yang lurus? Ada. Tapi Quran lebih lurus lagi, lebih molek, lebih comel, lebih sepenuh, lebih kena lagi. Hak lurus saja tu kadang-kadang ada juga tak kena. Tapi hak Allah Subhanahu wa taala aqwam, lebih. Tu macam ni juga arhamur rahim. Allah yang sangat amat bersifat dengan rahmat, lebih daripada kalangan orang-orang bersifat rahmat. Allah tu nyok tu, ya doa nyok tu. Lepas tu selalu dah fastajabna lahu, lalu kami terima akan doanya. Tu. Fakashafna ma bihi min dur, lalu kami lepas, buka, selamat dengannya
atau yang dikena pada dia tu daripada dur, daripada kemudaratan. Gapo dia bala gak masa dur di sini, gapo hak kena Nabi Ayub alaihissalam ya. Jadi Nabi Ayub ni ada dua masalah sebab dia tu kena uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang teruk, sakit juzam kan ni. Hak Nabi ajar kita doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam. Yang ketiga tu. Yang keempat tu wasayyi asqam. Juzam ni maknanya penyakit yang pecah kulit. Kulit ada ngekoh, kulit badan ni. Penyakit badan, penyakit apa pagi bahasa kita. Siapa daging ni luruh. Tu. Jadi Nabi Ayub ni habis daging dia. Luruh daging habis. Tinggal tulang. Tulang dengan hati. Tu. Jadi pakak lari berlaku. Bau busuk. Tak ada orang nak royak. Bau busuk. Adik-adik pun tak boleh masuk dekat. Tak ada dia nak bela. Harta dia habis dah. Harta dia habis dah. Habis dengan rusak, dengan tipu dia orangnya macam-macam harta dia. Hingga orang ambil tok dia dalam kandang. Kandang pega binatang. Kasih tok di rumah. Itu ujian dia sangat besar. Ada orang kita uji siapa dagang tu? Tak ada siapa dagang tu. Siapa daging luruh tinggal tulang dengan hati. Ada hati. Hati ni lah duk gerak, hati lah duk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ujian, asyad sangat besar ujian. Kata sengahnya sebabnya hasad deki pada iblis. Iblis dia mari tipu dia, buat dia. Seperti mana iblis dia deki kepada Adam alaihissalam, yang Tuhan beri nikmat syurga hingga kena turun atas dunia. Dua-dua tu kerana apa? Kerana Adam pun dia daping diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ayub pun daping diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan iblis ni tak boleh. Kalau dekat dengan Tuhan kan tak boleh. Nak jauh, nak heret, jauh. Pati buat macam-macam nak rusak diri, rusak hartanya, rusak agamanya, usahanya. Tahu tu. Tapi walaupun daging luruh kena juzam sekalipun, namun dia tidak merosakkan agama dia. Hatilah jadi pegang teguh dengan agama. Walau tubuh tak boleh gerak dah. Seolah dah mati dah lah. Mati hidup pelik lah kalau kita nak panggil kita Ayub alaihissalam. Allah kata setengahnya kerana dia tu tidak suruh buat baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dia ada Fir'aun zaman mana? Fir'aun dia banyak. Parainah dia panggil. Fir'aun ni Firaun. Raja zaman Mesir dulu, mereka Mesir dulu. Hak Nabi Musa Firaun ni, hak Nabi lain Firaun ni. Dia tak suka. Bukan hak tulah dah. Jadi masa tu Firaun panggil Nabi Ayub. Suruh pergilah bagi kekayaan dia tu. Tu. Nabi Syuaib masuk pergi jumpa dengan Firaun ni. Tapi Nabi Syuaib ni dia beri nasihat, kecek, wasiat. Tu. Mana jalan kewajipan itulah. Tapi Nabi Ayub ni hidup dia. Tak kecek hati. Tak ajar, tak beri nasihat kepada Firaun tu. Itulah di antara sebab dianya Tuhan turun bala. Tapi ulama ahli sejarah, ahli tafsir katanya hak ni hak Israiliyat. Orang puak
Israiliyat ni, makna pok-pok Yahudi yang dia tu tulis sejarah nak memburukkan akan nak menjatuh menghinakan seorang nabi. Ya tak boleh jadi. Orang jadi nabi, jadi rasul ni duk dia tak tegur orang buat salah. Tak nasihat kepada orang yang zalim. Tak boleh jadi. Tu. Ya semua nabi-nabi, rasul-rasul dia kena jalan kewajipan tu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadi apa umat sahabat-sahabat tu khairul ummah. Sebab apa? Sebab dia jalan al-amru bil ma'ruf wan nahyul munkar. Tu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman dengan Allah. Tak boleh jadi. Sebab tu potong waktu. Tinggal hasad deki daripada iblis. Daripada iblis. Kemudian bila dia kena tu penyakit tu, dia tu orang lari belakang dekat isteri dia. Isteri dia tu cari makan, cari minum, makan newi pada Ayub, Nabi Ayub. Tu. Tapi bini dia tu kena tipu syaitan iblis juga. Iblis duk tipu, duk hasut-hasut dia, suruh turut dia. Dia sanggup turut. Sanggup turut iblis. Apa? Nabi Ayub dia tahu. Tahu kata isteri dia ni duk turut iblis juga. Iblis. Dia nazar. Bila dia sia ni, dia nak katak bini dia 100 kali. Nak pukul bini dia 100 kali. Dia nazar. Tapi isteri dia, walaupun dia ikut iblis, dia tak tinggallah suami dia tu. Dia cara siapa su, cari makan, pergi kerja makan upah. Kerja makan upah. Boleh duit beli makan ni, minum kepada Ayub, Nabi Ayub. Satu hari tu tak ada duit. Orang tak save upah pada isteri Ayub kerana tahu. Kerana Nabi Ayub dia sakit. Mengapa ni? Buat orang jauh. Tahu kata bini Nabi Ayub ni teruk penyakit yang dibenci, yang tak suka, yang dijauh oleh manusia. Tak save upah. Dia nak buat lagu mana? Kerana dia kerak rambut dia ni, nyanggu dia tu, pergi jual rambut dia. Lepas Ayub ni, dia orang sangat ambil berat dengan makan ni halal, minum ni halal. Dia tanya isteri dia ni, mek mana beli makan ni bagi aku ni, minum ni bagi aku, mek mana? Kata dia pergi kerja, dia cari. Pas cari cukup ke? Kata cukup. Sungguh ke tak? Dia buka kain di atas kepala. Tengok rambut tak ada. Kepala jadi licin. Kepala bini dia. Lalu Nabi Ayub, sungguh. Dia kata sungguh. Kata isteri dia ni, cari makan ni daripada sumber yang halal. Lalu itulah boya hangga tu. Ya orang pegang dengan janji. Dia janji nak godel bini dia ni 100 kali. Tak godel tak boleh. Apa nak buat aku mana? Isteri buat baik dah dia. Buat baik dah dia. Habis-habis dah. Tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dia terima doa dia tu. Lalu dia ajarlah. Dia ajar ke mana? Ajar dia suruh apa? Rati. Rati daripada rodai hak sungguh 100 hotel tu, pergi ambil kayu halus-halus. Mari hipung cukup 100.
Baya siang molek ya mandi tu hewi su mandi gapo tu. Kita nak prekas sikit. Tu. Ya sumut kayu halu-halu tu 100. Ikat lagi. Wadah sekali ya. 100 juga. Tahu tu. 100 juga tapi sekali. Jadi gengis sikit. Tu jadi gengis sikit. Alhamdulillah. Kerana ingat budi jasa hak isteri yang baik kepada suami. Masya Allah. Ini pengajaran yang besar dah, pengajaran besar. Satu pengajaran ujian lah. Kita dalam ujian ni satunya sabar, penting hati selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong kepada Allah. Seperti Nabi Ayub minta tolong lah. Kita ada iyyaka na'budu dan kita ada wa iyyaka nasta'in. Akan dikau saja ya Allah kami minta tolong. Lagi minta tolong ngapi yo. Dia kata lek dalam semaya ni berapa puluh kali tiba-tiba minta tolong yang orang lain. Lah ni dia nanti gapo? Nanti waksing. Nanti waksing ni apa? Jadi Tuhan, waksing jadi Tuhan. Jangan siapa tangguh tu. Kita ada Allah. Allah wismu, Allah wihile, Allah wirai. Covid ni dengan sebab kita pergi waksing Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu doa tumpu kepada Allah. Setialah dengan janji kita kepada Allah iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau yang saja kami tak tolong. Kami tak tolong orang tak boleh. Tak kuasa. Amerika sendiri nak mampu dah. Halah. Hari-hari. Ada jadi lawan ke Cina, dia kata mari Cina. Negeri Sia kita pun Covid Cina kata. Covid Cina. Mari dulu hari temu di Itali. Katanya virus corona ni temu di dalam air yang cemar. Belum daripada berlaku di pasar Wuhan di China lagi. Ada temu dah. Dia cari berapa kali cari, berapa rak dah cari. Kerana Itali teruk ni, lepas ada China, Itali. Amerika belum ada teruk lagi. Mula-mula naik hak orang kena banyak sekali, mati banyak sekali, Itali. Lepas dia buat kaji lah, buat cari ni, temu dalam air cemar. Jadi kita kalau di China makan binatang itu, binatang hutan. Binatang darat, makan ular, makan kelawar tu. Tu. Makan itulah, makan binatang-binatang yang bisa-bisa yang cemar-cemar kotor-kotor. Kalau kita pelaga dua tu, mana kita kena jaga jangan kotor lah. Kita orang Islam, umat Islam ni kena ambil berat dengan kebersihan. Sebab dua-dua sumber katanya asal mari penyakit COVID ni, sila belah ni adalah daripada dengan sebab cemar. Dengan sebab cemar. Kita tak kecek lagi segi balasan Tuhan kepada orang yang deraka pada Tuhan tu. Kita kecek hak pasal sebab. Hak Tuhan takdir, hak ni Tuhan qada, Tuhan balas. Hak ni kita sebab dia. Sebab kita orang Islam dua. Satu, yakin dengan Allah, percaya pada Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, kita cari sebab-sebab kata. Ni kita ada sengai-sengai ni sebab-sebab dah ni. Ada setengah tempat tak sengai dah. Setengah masjid tak sengai, tapi kita sengai lagi. Jaga. Takut mari sekali lagi. Jadi susah menyusah. Susah dan menyusah kita lagi. Tu. Rasa cemas. Kita duduk dalam keadaan lagu ni kerana keadaan untuk nak jaga diri daripada penyakit yang bahaya. Sesuailah dengan Nabi katanya, wa may yatawaqqa. Satu hadis lagi, riwayat lagi, wa may yattaqi asyarr yuqah. Siapa dia tu ingat molek, pokpong raksa, jaga pelera molek akan daripada kejahatan. Setengah kejahatan iaitu penyakit ni. Yang kita tidak ingin penyakit ni. Yuqah. Maka dia dijaga. Tuhan jaga.
jaga air pada Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya kita kata man sara wasala, siapa berjalan siapa. Man ijtahada najaha, siapa pelajar-pelajar orang ngaji sungguh maka dia berjaya. Sebab tu. Hak ni wa may yattaqi yatawaqqa yuqa. Siapa jaga wingat akan keburukan asyar maka dia dijaga insya-Allah taala. Kita beramal dengan hadis ni insya-Allah taala. Daripada tu kita sabar macam Nabi Ayub dia sabar, maka Tuhan gati. Tuhan harta klik keluarga dia, anak-anak dia pun klik mari. Alhamdulillah harta dia pun boleh klik. Itu dengan sebab kita menghadapi ujian Allah dengan baik, dengan iman, sabar, dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Tuhan tu Arhamur Rahimin, maka Tuhan kita selamat insya-Allah taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Surah Yunus ayat 107 hingga 109. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Juga wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uts rahmatan lil alamin al-qail ihfazillaha ta'ala yahfazka. Ani dasar Allah Subhanahu wa taala apabila kita nak pada satu-satu perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kena mulai diri kita dulu sendiri. Banyak-banyak nawi dia ingat pada kita, kita tu kena ingat pada dia. Uzkuruni azkurkum. Yang ikut tu, ingat pada dia dulu, dia balas pada kita. Jadi kita cita-cita supaya nak jadi dia tu ingat kat kita, dia kawal kita, dia duk mari duk bela kita, kita tu sebut ingat pada dia. Uzkuruni azkurkum. Lepas tu kita cita-cita nak dia apong. Kita kena ummi duk di kita juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tu hak pasang cucu-cucu hak dosa tu. Pasang hak maaf terus lalu dah hak hapus. Memang ada kekejian kita, ada keburukan kita, ada kejahatan kita. Tetapi kita tak seru jadi tengok benda tu. Sekali pun dia maaf lagi akhirat tu akhirat. Tapi benda tu boleh nak jadi hapus dulu lagi dah di buku catatan kita.
Situlah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya ajar ibunda kita yang dicintai, iaitu Ummul Mukminin Aisyah malam Lailatul Qadar tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Tujuan jadi nak hapus tok seru jadi ada di buku catatan halaman-halaman tu, supaya kadang-kadang walaupun kita tu Tuhan apong, cuma jadi kita tu jadi susah hati sikit apabila tengok benar tercatat dalam buku catatan kita tu wasa goba, wasa bime, ten takutnya jadi tak apong situ. Tetapi apabila maaf saat ni habis. Tapi nak situ pada tu Allah Subhanahu Wa Taala ya wa umbi duk di kita juga. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah apong maaf. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu cinta bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala apong hapus cucu habis? Ya wa umbi duk kita. Sini pun balah tulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ihfazillah, kita jaga pada Allah, jaga Allah Subhanahu Wa Taala, yahfazka, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menjagakan kita. Ihfazillah Taala tajidhu tujahak, jaga Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita jumpa di depan kita. Fa iza sa'alta fas'alillahi Taala. Subhanallah. Apabila kamu nak minta satu-satu permohonan, minta dah dari Allah, tapi tempat dok bocor ni, padahal tempat umbi hak kita nak minta tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dok sini. Sini dia kata fa iza sa'alta fas'alillahi Ta'ala. Nak jadi ketat. Sekeru nak jadi ketat hak ni sikit. Kita dok situ dah. Antara sekeru dengan lubang tu kena dah, tapi tak ada jadi ketat molek lagi. Tu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Hak tulah dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patu apabila balah tu ketak tu, gapo buah daripada kitab ketak sekeru dengan hak lubang saat ni tu? Wa'lam, hendaklah kamu tu mengetahui annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka, kalau seluruh umat, sekalian umat pakat beripung nak beri manfaat pada kita, tak boleh nak manfaat sedikit pun daripada Allah Subhanahu Taala. Tulis catat siap-siap dah. Pakat nak sokonglah kita, tetapi Tuhan nak berjatuh, tak sah lah nak sokong. Pakat nak berjatuhlah kita, tapi Tuhan Allah Subhanahu Taala sahaja jua nak bantu, tak sah lah nak berjatuh. Balah tu lah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka. Kalau duk jadi tak ketat lagi hak ni, ya tak ketat hak humi saat ni. Tak kemah hak saat ni, tak kemah hak kata fasta'in billah. Fasta'in billah tu ketak molek, ya mari hak ni ketahuilah kalau seluruh umat pakat dah beripung nak jadi manfaat pada kita, nescaya mereka tak boleh nak manfaat sedikit pun yang mana Allah Subhanahu Taala telah menentu dah. Lepas tu gulawai dia pula, walau ijtama'u ala an yadurruka, kalau dia mau beripung pakat dah beripung dengan satu suara, dengan satu padu untuk nak berjatuh, nak mendarat, tidaklah dia mendarat sekalipun, sedikit pun, yang mana Allah Subhanahu Taala telah catat siap dah. Oleh kerana jaffatil aqlam, kering dah dawat hak catatan tu, makna kata belum pada nak jadi langit dan bumi itu 50,000 tahun dah. Bukan belum pada nak jadi kita, belum pada nak jadi langit dan bumi lagi 50,000 tahun. Wa tuyatus suhuf, tapi telah duk gulung-gulung siap dah. Segala-gala tu duk gulung. Situlah tempat kita tu. Apabila balah tu di antara nikmat besar tu, celak mata ibu bapa kita orang Islam boleh mengenali Allah selaku tuan pada kita. Lepas tu mari kakak-kakak kita nak sipir buku catatan kita, di antaranya setelah mana kita ambil ismaya, kita baca doa hak mi ismaya tu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kelebihan dia gapo, terbukalah bagi kita tu lapis pintu syurga, nak masuk pintu hak mana kita suka lagilah. Lepas tu sikit ada sikit lagi supaya nak jadi kemah hak kita baca saat ni tu, waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nabi dia kata
baca doa hak sepengan doa kafarat majlis itulah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca bila? Setelah mana kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tujuannya hak kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, gulung buku catat teh halaman hak sani hak kita baca mengiringi ismaya sani tersipe di bawah al-arsh. Buka-buka hari kita pergi jumpa di sana. Pak kira tengoklah. Kalau gedung hak tamada lagi cari riuh nak cari temu. Yang panggil harta korong duk cari duk kok mana lah, di kok mana, di pulau mana, di patak laut mana. Hak ni tersipe di sisi al-arsh. Kira tengoklah. Tepat maha mulia lagi dijagai oleh para malaikat, 8 malaikat hak duk pikul al-arsh. Buku hak kita kata faham Ismail sani tersipe di situ. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hak ni hak kita nak setelah mana kita bulan Ramadan baru ning deh la'allakum tattaqun. 30 hari kita puasa pada bulan Ramadan baru ning la'allakum tattaqun tujuannya. Lepas tu apabila la'allakum tattaqun umbi dia tu puasa siang hari berqiyam malam hari itu imanan dengan imedah. Tujuannya la'allakum tattaqun. Tapi nak gapo lagi sikit, surah at-taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan baru ni? Ittaqullah. Siapa orang berpuasa bulan Ramadan baru ni dengan tujuannya la'allakum tattaqun. Gapo dikanak ki atas mereka tu? Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah olehmu bersama orang yang benar, orang cincang, orang pesing hati dia tu sungguh dalam kerja dia, sungguh bukan bermakna kata duk kriat. Sungguh makna kata mari duk jaga nak jadi segala-gala benar nak jadi jatuh. Orang panggil gelicir dia jatuh dari parit tu bime-bime. Terutama Ibnul Jauzi dia kata, aku hege kok mana? Nampak halak hujung umur dah, nampak rapat nak tunggu kubur dah. Tapi nampak kekuatan khalsu. Dia kata ya hege. Duk gi 40, 45, 50, 65. Nampak nak gi rapat kok nu, tapi kekuatan ni jadi khalsu di segi itu tu. Pas nampak kau duk cuma ponok molek tapi tak ada bergaduh nak membersihkan daripada kekotoran dosa. Tidak hege situ. Sini yang dikasih sekalian, Ibnul Qayyim dia kata sesungguhnya setelah mana kita beriman dengan bulan Ramadan boning puasa pun baik, qiyam pun baik deh. Sesungguhnya orang mukmin akan diberi bagi dia tu satu kehebatan dan satu kemanisan menurut iman dia tu. Kehebatan dia, kemanisan dia tu menurut iman dia. Sebanyak mana dia hebat, sebanyak mana dia iman, iman dia tu kukuh kemah molek, sebanyak itulah kehebatan dia dengan kemanisan dia. Maka siapa dia lihat kepada dia tu wasa kata hebat, siapa dia beramuh-ramuh dia tu wasa kata gapo ni kasih cinta pada dia. Di sinilah Umar bin Khattab dia pesan sikit pada kita. Orang hak pesan akal, ia bukan nabi, tapi akal fikiran jernih, otak dia fikiran dia tu bermuafakat dengan puluh-puluhan wahyu. Sebahagian besar dalam Al-Quranul Karim turun menurut pandangan dan pendapat Umar bin Khattab. Nak ayat tertajir dia tu dan bersih hati dia tu. Ya pesan kata gana, jalisut tawabin. Usaha beramuh-ramuh, usaha bergaul dengan orang, duk dengan istighfar, duk dengan nak suka taubat semua. Sebab gapo? Fa innahum araqu afidah. Oleh kerana orang yang suka bertaubat itu, mereka itu tu adalah orang yang hati lembut. Hati lembut tu makna kata tak ada nampak benda lain, duk nampak kepada kehidupan hak sebenar lah dah. Bukan kata hidup hak kulit-kulit dak. Nak hak isi, nak inti lalu dah. Sini apabila balas tu kita nak tahu mana ada alamat di mana gatik.
Hak mana hak dia kata Umar Khattab, dia kata jalisut tawabin. Hendaklah kamu tu bergaul, beramah-ramah, berkawan dengan orang hak suka bertaubat, oleh kerana ia ada tujuan headphone dia tu alasan fa innahum araqu afidah, oleh kerana mereka itu tu hati mereka tu sangat lembut. Tu tujuan. Apabila hati lembut saat ni tu, ia tak ada dia tak ada nak jadi nak kasar, tak ada nak jadi cemas, nak deraka pada Allah, tak ada dah lah. Ia kena pasang kena tuai hak betul-betul lah dah. Apabila balas tu, kita mai perhati, ada ke dak alamat-alamat di sisi kita sikit sebanyak dengan kita duk bersaing dengan orang tu, duk bersaing dengan orang ni, bersaing dengan orang tu. Boleh jadi demo duk istighfar lek belakang kita, demo duk semai, tapi alamat bagi kita tu ada ke dak kita duk bersaing dengan dia ni, betul dah tualak hak Umar besar. Dia ni betul tak gitu Allah hak Umar besar. Kita nak tengok tadi kita tu sania duk mana? Alamat tu duk mana? Berkata salah seorang as-salafus salih, dia kata, apabila kamu lihat bahawa Allah Subhanahu taala mentaufikkan kamu, ada saudara-saudaramu mari duk tolongkan kamu atas kebaikan. Pakat mari duk bantu, duk beri nasihat, duk tunjuk jalan gapo, duk bimbing pada jalan yang benar. Ketahuilah kata Allah Subhanahu taala, ia kana baik padamu. Itu satu alamat. Alamat yang kedua, apabila Allah Subhanahu taala mentaufikkan kamu duk molek-molek wasana berdoa. Ya berdoa ni tak nanti kata duk atas sejadah, nanti nak sembahyang malam, dak. Bila-bila kita nak main majlis ilmi, bila-bila kita nak klik majlis ilmi, ada kok tepi-tepi jalan kok mana. Kita duk ataskan teruk molek teduh molek, demo duk kena air hujan berat. Alhamdulillah kita tu atas diri kita. Lepas tu semoga Allah Subhanahu taala kurnia rezeki pada demo ning anak bini duk atas mutu tu penuh mutu dengan hujan lebat gapo. Semoga Allah Subhanahu taala murah rezeki pada mereka. Allahumma rzuqhum rizqan karima. Allahumma rzuqhum. Kita berdoa bi zahril ghaib. Jadi doa bi zahril ghaib dengan hati bersih, kita tu boleh kerana malaikat dia kata walaka bimisl, dan semoga saudara kita hak mana dok kena hujan saat ni, dok atas mutu saat ni, semoga Allah Subhanahu taala balaslah kat mana-mana sebagai balasan yang baik. Allah, tu nak ayat kata taufikkan doa. Bo mari nampak khabar-khabar orang panggil kereta yak sengeng duk dalam parit. Tahu dah lah. Imma dia goga, wa imma dia ngata, wa imma dia nak seikutlah ke mana-mana alasan. Tapi kita la haula wala quwwata illa billah. Tubik mulut kita tergerak, hati kita nak berdoa yang demikian tu merupakan Allah Subhanahu taala mentaufikkan kita jadi cerah hati kita tu. Ada roya duk hidup, tak ada roya kata putus dak. Roya sambung. Dah ceramta kita dengan Allah Subhanahu taala tak ada putus. Tubik. Sebab itulah tapi duk bimbing-bimbing takut jadi yang masyarakat kita tu duk bimbing takut jadi bimbing takut pahal salah. Ya sebenarnya kalau kita terima satu-satu orang panggil satu-satu berita yang sedih, satu-satu berita yang agak kata kurang baiklah, ya umbi dia tu alhamdulillah. Lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dia umbi dia di situ, tapi kita tu duk biasa dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selalu. Bon wa umbi dengan alhamdulillah takut bime-bime dia kata ya sakcai kata dia tu mati kita alhamdulillah. Padahal umbi dia tu dah kita dengar ayat tu orang tu tak ada dah weh. Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah tu dulu. Gapo apabila balas tu Allah Subhanahu taala ya bina bagi seorang bersikap yang demikian Baitul Hamdi, rumah kepujian. Tu hak ni di antara benar-benar kita kena patiruk sikit. Dah benar tak ada salah. Alhamdulillah inna lillahi wa inna raji'un. Tetapi kerana masyarakat kita tak ada beramal lagi, dok bahasa kata takut pergi setak pada alhamdulillah, oh sakcai kata dia tu mati. Tak ada sakcai. Alhamdulillah ni makna kata kena berlaku. Kalau dia mati nasallallahu salamata wal afiyah, mati lepari, alhamdulillah. Kerana kita tak tahu sebalik daripada Tuhan kanak kok mana atas dia tu. Siapa giduk teh batai pau kayu misalnya dia. Tak tahu, tak tahu. Memang hikmat Allah Subhanahu taala ada. Nampak zahir, nampak kasar dan ruren dan sebagainya.
Dan apabila kita Allah Subhanahu taala mentaufikkan kita untuk nak berdoa, ketahuilah kata Allah Subhanahu taala nak beri pada kita. Dan apabila Allah Subhanahu taala mentaufikkan kita boleh tunai hajat-hajat saudara kita, tak mesti kata banyak, dia mau mari turun tangga mari nak tuju pada kita tu tebal muka lebih pada pakai akak hok mes lagi. Mari nak minta tu tebal muka. Lepas tu yang mari nak waktu kita boleh tunai hajat-hajat dia sikit sebanyak. Pentingnya jangan dia turun dengan patah hati. Ikutlah ke mana-mana pun. Habis-habis tak ada dengan ucapan yang baik, al-kalimatut thayyibah. Pentingnya apabila Allah Subhanahu taala mentaufikkan kita boleh tunai hajat saudara-saudara kita, ketahuilah kata Allah Subhanahu taala tidak biarkan kita, tak halak kita sama sekali. Hamba dia tu berhajat pada kita selaku kita hamba pada Allah juga. Kita tak ada halak hamba dia tu, cerak Allah Subhanahu taala, tak halak kita dengan kesusahan kita, dengan kepenatan kita, cerak situ. Sebagai balasnya hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dan apabila kita Allah Subhanahu taala mentaufikkan kita untuk nak zikir pada dia, menyebut pada dia, kata dia kasih pada kita. Hak ni lah besar sekali. Kasih pada kita lah mana kita nak berzikir banyak lah mana. 2 contoh 3 contoh lebih kurang. Contoh hak masa Nabi Adam alaihi salam. Yang mari tengok lek kane anak cucu dia hak seni belaka. Yang mari tengok lek kiri anak cucu dia hak susah belaka. Pas ia tanya Allah Subhanahu taala, siapa dia lek kane balas ni? Siapa dia lek kiri hak balas ni? Allah Subhanahu taala menjawab kata, hak ni lah anak cucu mu belaka lah, sebelah lek kanan mu pun anak cucu mu juga, titih baris mu, zuriat mu juga, lek kiri pun serupa. Pas ya minta ya turun dengan Allah Subhanahu taala, ya Allah, wak boleh tak wis serupa belaka, wis seni belaka anak cucuku belaka. Allah menjawab kata, inni uhibbu an ushkar. Tu ada alasan lalu dah. Hikmah alasan Allah ni, dia tak panggil alasan, dia panggil hikmah. Di sisi Allah tu tak panggil alasan, dia panggil hikmah. Hikmah Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala menjawab kata, aku suka bahawa aku disyukuri. Jadi anak cucumu hak seni pun pakai syukur, alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus salihat. Anak cucumu hak susah pun alhamdulillah ala kulli hal. Umbi dia alhamdulillah, hujan dia tak suka, tapi tak apalah, duk di umbi dia tu situ. Jadi duk jahit. Jadi tak ada sia-sia sikit habuk masa tu. Mengalami dunia lalu dah dia. Ada kita boleh lihat. Ta'ala. Lepas tu tak